Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita akan masuk bab terakhir untuk Kimia KSSM tingkatan 5 iaitu bab 5, Kimia Konsumer dan Industri. Okey, untuk hari ini cikgu akan terangkan tentang 5.1 iaitu berkaitan dengan minyak dan juga lemak. Okay, untuk standard pembelajaran pada hari ini diharapkan murid dapat yang pertama sekali membanding beza minyak dan juga lemak. Yang kedua, menerangkan proses penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu. Dan yang ketiga, mewajarkan penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan harian. Untuk yang pertama sekali, apakah minyak dan juga lemak? Sebenarnya minyak dan lemak ni merupakan ester. Pelajar masih ingat lagi tak? Apa itu ester? Kita dah belajar semasa dalam bab 2, sebatian karbon. Di mana ester ni terbentuk daripada tindak balas antara asid karboksilik dan juga alkohol. Jadi minyak dan lemak ni adalah ester yang terhasil daripada tindak balas antara asid lemak. Asid lemak di sini merupakan sejenis asid karboksilik. Ia antara asid lemak iaitu sejenis asid karboksilik dan juga gliserol iaitu sejenis alkohol. Jadi dekat sini ditunjukkan tindak balas pengesteran di mana ini adalah formula struktur untuk gliserol iaitu satu molekul di mana di sini ada 3 kumpulan berfungsi untuk alkohol iaitu kumpulan hidroksil. Kemudian ditindak balaskan dengan asid lemak. Di sini ini merupakan asid lemak pelajar. Di mana arc ni adalah rantai karbon yang panjang. Ini ada arc 1. Ini ada satu lagi molekul asid lemak. Arc dia arc 2. Rantai panjang arc ni. Dan yang ketiga, ini adalah molekul yang ketiga untuk asid lemak. Di mana arc ni adalah rantai panjang tadi. Rantai karbon yang panjang. Jadi ini kita katakan ini adalah asid lemak iaitu asid karboksilik. Ada 3 molekul di sini. Kemudian kita akan dapat hasilnya adalah di mana ingat lagi tak semasa pembentukan ester air akan disingkirkan. Jadi kita akan dapat hasilnya adalah lemak. Inilah lemaknya yang terhasil. Iaitu ester. Ester dan dia akan dapat satu molekul. Lemak sebenarnya adalah minyak tapi dalam bentuk cecair. Jadi sebenarnya lemak dalam bentuk cecair itu adalah minyak pelajar. Untuk minyak dan juga lemak sebenarnya ia adalah minyak tetapi untuk yang dalam keadaan cecair tu kita panggil lemak tu adalah minyak. Dan asid lemak ni tadi adalah asid karboksilik yang mempunyai rantai yang panjang. Antara contoh asid lemak adalah asid palmitik, asid stearik dan juga asid linolik. Seterusnya, apa perbezaan antara minyak dan lemak tadi? Ini adalah dia punya perbezaan. Yang pertama sekali, dari segi sumber, minyak ni adalah daripada tumbuhan. Manakala lemak pula daripada haiwan. Keadaan sifat fiziknya pada suhu bilik adalah keadaannya cair. Untuk minyak, dia dalam keadaan cecair. Manakala untuk lemak, dia dalam keadaan berpejal pada suhu bilik. Takat lebur untuk minyak adalah lebih rendah berbanding dengan takat lebur untuk lemak adalah lebih tinggi. Untuk kandungan asid lemak, asid lemak tadi adalah asid karboksilik yang untuk kita dapatkan dia punya tindak balas tu untuk dapatkan lemak daripada asid lemak. Jadi peratus asid lemak untuk tak tepu adalah tinggi. Begitu juga untuk yang lemak, tetapi lemak ni kita ada peratus asid lemak tepu. So kat sini kita boleh nampak lah. Ingat lagi tak kita dah belajar sebelum ni. Ada tak tepu dengan tepu. Itu sebatian karbon, hidrokarbon tepu dengan tak tepu. Jadi untuk minyak ni peratus asid lemak dia tak tepu tinggi. Manakala untuk lemak peratus asid lemak tepunya adalah tinggi. Untuk contoh minyak kita ada memang daripada tumbuhan iaitu minyak kelapa sawit lah atau minyak sawit. Seperti dalam gambar ataupun minyak daripada
kacang soya, iaitu minyak soya. Okey, manakala contoh lemak adalah mentega lah. Kita ada mentega ataupun dapat daripada lemak haiwan seperti daripada daging. Okey, lemak daripada daging. Okey, apa beza lemak tepu tadi? Lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, seperti mana tadi yang pelajar ketahui. Okey, kalau lemak dalam keadaan cecair kita panggil minyak tadi. Okey, iaitu lemak tak tepu. Okey, manakala untuk lemak kita panggil lemak tepu. Jadi sumbernya untuk lemak tepu ni daripada lemak haiwan lah. Okey, manakala untuk lemak tak tepu ia daripada minyak tumbuh-tumbuhan atau minyak sayuran. Jadi ini adalah lemak tepu ni hasil tindak balas antara asid lemak tepu iaitu asid karboksilik tadi yang tepu dengan gliserol iaitu alkohol tadi. Manakala untuk lemak tak tepu ni adalah hasil daripada bahan tindak balas iaitu asid lemak tak tepu dan gliserol. Okey, untuk keadaan pada suhu bilik tadi, lemak tepu ni ia adalah pepejal lah pada suhu bilik, manakala lemak tak tepu adalah cecair pada suhu bilik. Okey, ikatan yang wujud dalam lemak tepu. Okey, untuk yang ini pelajar, okey, disebabkan dia tepu, jadi sebenarnya dalam ni ada ikatan tunggal antara karbon dengan karbon yang lain. Okey, manakala untuk yang tidak tepu, lemak tak tepu, okey, ikatan yang ada dalam ni adalah double bond. Dia sekurang-kurangnya ada satulah ikatan ganda dua antara karbon-karbon. Okey, yang lain tu adalah ikatan tunggal. Jadi dalam lemak tak tepu ni sekurang-kurangnya ada satu ikatan ganda dua antara karbon-karbon. Itu kita nak bezakan lah struktur antara lemak tepu dengan lemak tak tepu. Okey, apa kesan pada kesihatan? Untuk lemak tepu dia memberi kesan yang lebih buruk lah berbanding dengan lemak tak tepu. Kesannya baik. Takat lebur, lemak tepu takat leburnya lebih tinggi. Manakala lemak tak tepu, takat leburnya lebih rendah. Okey, contoh di sini untuk lemak tepu kita ada asid palmitik, asid laurik dan asid stearik. Okey, manakala untuk lemak tak tepu, contoh kita ada asid olik, asid linolik dan asid linolenik. Okey, seterusnya pelajar. Okey, sebenarnya kita boleh tukarkan lemak tak tepu kepada lemak tepu. Okey, di mana kita tahu lemak tepu ni adalah ada double bond. Okey, ada hidrokarbon yang mempunyai ikatan ganda dua iaitu alkena. Contoh kita ada minyak sayuran lah seperti minyak kelapa sawit. Kita nak tukarkan minyak ni kepada margarin contohnya iaitu dari segi kita tukar dia kepada lemak tepu. Ia ada single bond ataupun ikatan tunggal antara karbon-karbon iaitu alkana. Ini pelajar dah belajar semasa alkana dan juga alkena. Iaitu tindak balas penghidrogenan kalau pelajar ingat semula lah untuk alkena. Jadi proses yang kita buat ini sebenarnya adalah satu proses menghasilkan margarin dalam industri. Okey, kita nak tukarkan daripada minyak kelapa sawit atau minyak sayuran, kita nak tukarkan kepada margarin. Jadi tindak balas di sini namanya adalah penghidrogenan. Okay, di mana kita tukarkan lemak tak tepu iaitu alkena daripada minyak sayuran. Contoh seperti minyak kelapa sawit. Kita nak tukarkan dia kepada margarin iaitu kepada lemak tepu. Jadi apa keadaan yang diperlukan? Okay, ini kita revise semula lah untuk seperti dalam bab 2 iaitu tindak balas penghidrogenan untuk alkena. Jadi kita ada mangkin iaitu nikel atau platinum. Okay, di mana suhunya adalah 180 degree Celsius dan tekanan 4 atmosfera. Jadi prosedurnya, ni dalam industri, prosedurnya kita alihkan gas hidrogen. Okay, tindak balas penghidrogenan ni adalah sebenarnya tindak balas penambahan hidrogen, di mana gas dialihkan ke dalam lemak tak tepu, iaitu alkena tadi, pada suhu 180 degree Celsius, okay, dengan kehadiran mangkin sama ada nikel ataupun platinum. Jadi ini contoh. Okay, contoh lemak tak tepu, kita ada double bond di sini. Jadi bila kita tambahkan hidrogen, okay, melalui tindak balas penghidrogenan, apa yang berlaku adalah ikatan ganda dua ini akan terbuka, akan putus dan dia akan hidrogen akan mengambil tempat lah. Okay, akan berlaku penambahan hidrogen. Jadi dapatlah di sini adalah ikatan tunggal. Kita akan dapat lemak tepu.
Okay, jadi untuk penambahan atom-atom hidrogen ni pada rantai karbon, okay, tadi kat sini menyebabkan gisim molekul bertambah lah kerana ada penambahan hidrogen. Jadi di sini menyebabkan takat lebur dan takat lidih semakin meningkat. Okay, disebabkan oleh gisim molekul yang bertambah tadi. Dan ini juga menjelaskan kenapa margarin dia adalah pejal pada suhu bilik. Okay, walaupun dia berasal daripada, contohnya daripada minyak kelapa sawit. Okay, untuk akhir sekali pelajar, kita lihat pula apa penggunaan minyak dan lemak ni dalam kehidupan. Okay, ini ada 5 lah kegunaannya. Yang pertama sekali untuk sebagai digunakan dalam bahan api bio. Di mana minyak dengan lemak ni kita boleh gunakan untuk hasilkan biodiesel. Okay, bagi kenderaan yang menggunakan enjin diesel seperti lori contohnya ataupun bas. Okay, yang kedua, okay, minyak dan lemak ni kita boleh dijadikan sumber utama, bahan utama penghasilan sabun. Okay, ataupun bahan penjagaan diri seperti pelembap kulit. Okay, turut digunakanlah minyak ni. Kita gunakan minyak dalam penghasilan sabun. Okay, yang ketiga, minyak dan lemak ni membekalkan tenaga di mana dia juga membantu tubuh menyerap vitamin. Okay, kita dapat menyerap vitamin iaitu vitamin A, D, E, K, vitamin A-D ni. Itu sebagai sumber nutrisi kepada badan manusia. Okay, dan yang keempat, kita ada sebagai makanan haiwan. Okay, minyak dan lemak ni kita gunakan untuk penghasilan makanan ternakan. Okay, untuk melengkapkan keperluan nutrisi untuk haiwan ternakan. Jadi pelajar, apa kesan pengambilan minyak dan lemak secara berlebihan dalam makanan? Kita tahulah ini penyakit-penyakit yang boleh kita dapat ataupun jika diambil minyak dan lemak secara berlebihan, terutamanya lemak, okay, mungkin kita akan jadi sakit jantung, akan dapat sakit jantung, obesiti atau berat badan berlebihan dan juga arteriosclerosis. Okay, di mana saluran arteri akan tersumbat. Okay, ini semua adalah kegunaan minyak dan lemak dalam kehidupan. Okay, jadi pelajar, cuba jawab uji diri 5.1, okay, soalan 1 hingga 4 dan bolehlah hantar kepada cikgu untuk sematkan. Okay, selamat menjawab. Okay, sehingga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Okay, terima kasih.